Okey, sekarang ni inilah kedudukan parlimen kita. Kalau ikutkan pembagian blok antara PH dengan PN, sekarang ni PN ada 114 dia punya majoriti. So kalau kita tengok pada kedudukan PN ni, sebenarnya PN dia terbentuk daripada 3 blok. Satu adalah blok pertama daripada Bersatu Muhyiddin, yang dengan yang kedua Azmin, dia membentuk satu blok. Satu lagi blok adalah PAS dengan BN, dan satu lagi blok GPS dengan Bebas. Jadi kalau kita tambahkan tiga-tiga ini, mereka akan dapat 114, yang itu menyebabkan kerajaan PN itu terbentuk dengan majoriti 114. Okey, kalau tengok dekat PH pula, sekarang ini dia ada dua blok. Blok yang pertama PH, dalam blok pembangkang sang ada dua blok. Blok pertama adalah PH. Dalam PH ni ada PKR, DAP dengan Amanah. Satu lagi blok yang duduk dalam pembangkang adalah Bersatu Tun dan juga Warisan. Okey, sekarang ini persoalannya, adakah pembangkang sekarang ni ingin membiarkan PN itu berkuasa sampai habis penggal ni, ataupun blok pembangkang sekarang ni nak kalahkan PN sekarang dan bentuk kerajaan baru? Sebab PN hanya ada 114, maknanya majoriti sangat tipis. So bila-bila masa kerajaan PN boleh tumbang. Jadi persoalannya sekarang ni, adakah kita nak biarkan dia memerintah sampai habis penggal, ataupun kita nak ambil nak jatuhkan kerajaan PN sekarang. Okey, di blok pembangkang sekarang ini ada masalah untuk menamakan siapakah calon Perdana Menteri. Kalau ikut PH menamakan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Okey, kalau kita tambahkan jumlah ahli parlimen yang ada dalam PH, PKR, DAP dengan Amanah, kita hanya ada 92 ahli parlimen dalam Amanah, dalam Pakatan Harapan. Sementara itu, dalam antara blok Tun dengan Warisan ada 16 dekat sini. Okey, seandainya cadangan untuk kita namakan Anwar sebagai Perdana Menteri itu diterima oleh Tun seramai 5 orang, baru ada angka 97 orang. Masih lagi tak cukup untuk kita mengalahkan PN. Seandainya 11 orang daripada Warisan dan juga APCO yang 11 orang tu menyokong Anwar, hanya ada angka sebanyak 108. Masih lagi tak cukup untuk menombangkan kerajaan PN. Okey, apa choice yang ada? Choice yang second, yang kedua yang kita ada adalah menamakan Tun sebagai Perdana Menteri sementara. Okey, so kalau seandainya Tun menjadi Perdana Menteri, Tun mengikut sumber dan kita confident, dia boleh menarik sokongan daripada beberapa orang ahli Bersatu untuk menyeberang masuk menyokong Tun sebagai PM. Seandainya blok pembangkang menamakan Anwar, blok Bersatu yang Madam Muhyiddin sekarang, mereka tak akan masuk ke dalam blok ini. Sekiranya nama Tun dinamakan sebagai Perdana Menteri, mereka mahu patah balik ke blok Tun. Maknanya di sini daripada 108 ada kemungkinan kita hanya memerlukan hanya 4 orang sahaja ahli parlimen lagi untuk membentuk 112. Okey, sekiranya 112 berjaya dicapai dengan menamakan Tun sebagai PM, GPS Bebas 20 ini mereka akan menyokong majoriti. Itu dia punya prinsip. Mana secara automatik mereka akan bersama dengan 1112. Jadi PH Plus akan menjadi 132. 132. Okey. So itulah kedudukannya sekarang ni. Jadi persoalannya sekarang ni, kita antara penyokong PH tak perlu bergaduh. Okey, kita ada dua pilihan je. Sama ada kita nak kekal sebagai pembangkang sehingga pilihan raya, ataupun kita namakan Tun sebagai Perdana Menteri. Kalau kita tak nak namakan Tun, okey, kita kekal pembangkang, kita fokus pada kerja pilihan raya. Kalau kita nak dapat balik kerajaan, cara yang paling kita nampak sekarang ni adalah menamakan Tun sebagai Perdana Menteri. Kecuali kalau anda kata Anwar berjaya mendapatkan majoriti lain. Tetapi sekarang ni kita tak ada banyak masa. Sebab kalau kita tengok pada PN sekarang ni 114, mereka sebenarnya nampak indah
atas kertas, tapi realitinya mereka sekarang ini sedang bergolak. Sebab dalam pilihan raya akan datang, di manakah grup Muhyiddin dan Azmin nak bertanding, di manakah PAS dan juga BN hendak bertanding, kerana mereka bertembung di kawasan Melayu. Macam kita nampak di kawasan Cina, di PRK Cini sekarang ini, BN menamakan calon, Muhyiddin terpaksa menyokong grup BN. Okay? So mereka ada masalah mereka, kita ada masalah kita. Jadi sekarang ni tak perlu bergaduh, terpulang pada kita sama ada kita mahu menjadi kekal sebagai pembangkang ataupun kita gunakan strategi ini untuk mengalahkan Perikatan Nasional sekarang. Alright, terima kasih.